Selamat sejahtera kepada Profesor Dr. Hayatu. Nama saya Mok Jihua, Procometry SS0299. Dalam program citra yang saya telah menyertai, saya telah memilih 6 citra program sebagai perbincangan saya pada hari ini. Oleh itu, elemen citra program pertama ialah citra kerohanian dan nama program ialah Program Buddhist Fellowship Jalinan Mesra. Seterusnya, saya akan membentangkan bahawa program tersebut. Program ini adalah dibuka kepada semua kaum Cina UMT dan berlangsung selama 2 hari. Dalam program adalah pada hari 16 dan 17 Oktober pada tahun 2020 dan berlangsung sepanjang 10 jam. Program ini diadakan di platform Zoom Meeting. Selain itu, objektif program ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara pelajar baharu walaupun tidak dapat berjumpa bersemuka. Objektif lain pula ialah mengenali persekitaran UMT dan agama Buddha. Di samping itu, saya juga telah menerima hasil pembelajaran daripada program tersebut, iaitu mendapat kawan-kawan dengan sila nama dan mengetahui persekitaran kawasan UMT melalui video, dan juga mendapat pengetahuan daripada kelas utama. Slide ini adalah detektif kepada program ini. Daripada detektif ini kami boleh dilihat detektif ini dibagi kepada 2 hari, iaitu 16 Oktober dan 17 Oktober. Oleh itu, program tersebut telah melakukan aktiviti yang berlainan pada kedua-dua hari. Pada program, hari pertama telah berlangsung pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Aktiviti yang berlangsung pada program tersebut dibagi kepada 3 waktu, iaitu waktu pagi, waktu petang dan waktu malam. Pada waktu pagi, program telah bermula dan menjalankan aktiviti seperti membagikan kad nama dan memberitahu peraturan kamp, pengucapan pengerusi kamp dengan lagu Buddha, pengucapan pengerusi Terengganu Buddhist Association. Pada waktu tengah hari pula telah membagikan kumpulan untuk bermain secara kumpulan. Selepas permainan, kumpulan telah mempelajar bahasa Buddhis. Manakala pada waktu petang pula telah menayang video menganjur Terengganu Buddhist Association yang berkaitan memperkenalkan UMT Buddhist Fellowship. Selepas tayang video, telah menjalankan aktiviti khusus tema 1. Seterusnya, melakukan aktiviti berinteraksi dengan kumpulan untuk mengelakkan hubungan antara satu sama lain. Aktiviti terakhir pada waktu malam ialah menjalankan aktiviti khusus tema kedua. Pada hari kedua pula ialah menjalankan program dari pukul 2 petang hingga pukul 6.40 petang. Aktiviti pada hari kedua tersebut seperti Senior Sharing Season 1, memperkenalkan kebajikan menjadi ahli UMT Buddhist Fellowship, mengambil video penghasa insyaAllah dengan kumpulan. Selepas aktiviti kumpulan presentation, telah melakukan aktiviti Senior Sharing Season 2. Aktiviti terakhir pada program tersebut ialah menayang video penutupan dan memesan daripada Senior UMT Buddhist Fellowship. Seterusnya, saya akan menerangkan slide berikut adalah gambar-gambar tentang aktiviti program gambar tersebut. Contohnya, gambar baris pertama ialah pengucapan pengerusi Terengganu Buddhist Association serta pengucapan penganjur program tersebut. Seterusnya, gambar baris kedua ialah gambar aktiviti khusus pertama tentang penggunaan bahasa Cina semasa berada dalam kelas utama. Slide ini juga adalah gambar-gambar aktiviti program tersebut pada hari kedua. Seperti gambar di atas ialah gambar aktiviti khusus kedua pada hari kedua. Seterusnya, gambar di bawah pula ialah sesi gambar penutupan pada program tersebut bersama semua peserta. Dan gambar permainan secara kumpulan bersama semua ahli kumpulan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahawa elemen citra kerohanian yang lain. Nama citra program ialah Program Webinar COVID-19 dan Isu Ketakihan Siri 4.0. Program ini telah diadakan pada tarikh 29 Oktober pada tahun 2020 dan dijalankan selama 2 jam dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Program telah dianjur di platform Facebook dan penganjur adalah Universiti Malaysia Sabah, UMS. Selain itu, daripada program ini terdapat objektif iaitu mencegah masyarakat terlibat dalam penggunaan dada, merawat dan memulia penagih dada dan membantelas bekalan peredaran dan penyalahgunaan dada.
Di samping itu, hasil pembelajaran daripada program yang saya mempelajari ialah mengelakkan diri terlibat dalam penggunaan data, cara mengetahui pencegahan data dan memahami terhadap menyelesaikan masalah tekanan diri penyalahgunaan data. Slide ini adalah penerangan tentang detektif program tersebut. Sebelum permulaan program, penganjur telah memberi masa kepada peserta untuk membuat pendaftaran selama 1 jam dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan seterusnya bacaan doa dalam program tersebut. Aktiviti pertama ialah kata aluan dari Profesor Maya Dato' Sabari binti Syarif tekan untuk permulaan program tersebut. Seterusnya, panel pertama ialah kalimah slow 1 iaitu Substance Abuse and Mental Health dari pensyarah Dato' Abu Katim bin Abu Bakar. Panel kedua ialah Profesor Maya Dato' Wan Majukin Wan Jafar selepas menerima talimat telah memberi peluang kepada peserta untuk sesi soal jawab. Akhir sekali, aktiviti terakhir pada program tersebut ialah ucapan penutup dari penganjur program tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan gambar-gambar aktiviti program tersebut, seperti gambar permulaan program daripada program penganjur dan gambar kalimah slow 1 tentang kes COVID-19 dan kesan-kesan penyalahgunaan data daripada pensyarah-pensyarah. Slide ini juga adalah gambar-gambar aktiviti program tersebut, seperti gambar sesi soal jawab terbuka kepada semua peserta tentang talimat tersebut. Contohnya, cara mengelakkan tekanan mempunyai tabiat yang baik dalam kehidupan kita. Selain citra kolonial, saya juga akan membentangkan tentang elemen citra yang lain seperti citra komunikasi dan nama programnya ialah program MRRC Boarding. Seterusnya, saya akan menerangkan bahawa tentang program tersebut seperti hari, masa, tempat, objektif dan hasil pembelajaran daripada program ini. Program ini telah dianjur selama 3 hari iaitu 16 Oktober, 30 Oktober dan 31 Oktober pada tahun 2020 dan wajib untuk semua pelajar tahun 1 pengurusan dan pemasaran. Masa bermula adalah pada pukul 9 pagi hingga pukul 10.20 pagi. Objektif program tersebut seperti memupuk minat terhadap bidang pemasaran, memberi pengenalan tentang yang lebih ditawarkan dan sesi soal kenal antara pelajar baharu dan pelajar lama program pengurusan pemasaran. Selain itu, hasil pembelajaran yang saya pelajari daripada program tersebut ialah memahami bahawa program pengurusan pemasaran dan dapat mengeratkan hubungan antara pelajar lama dan pelajar baharu. Slide ini adalah detektif pada program ini. Daripada aktiviti program yang dijalankan dibahagikan kepada 2 hari. Pada program hari pertama, saya akan menerangkan aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut, seperti ucapan pembukaan oleh pengerusi majlis, online moderator. Selepas ucapan pembukaan telah menjalankan aktiviti pertama, iaitu persembahan 3 video terbaik pertandingan Content Creator Video daripada kategori pelajar tahun 2. Seterusnya, menjalankan slot bersama penasihat kelab MARC oleh pensyarah Dr. Nur Amarina binti Muhammad Zaki. Seterusnya, aktiviti yang dijalankan pada program hari kedua seperti ucapan pembukaan oleh pengerusi majlis online moderator. Selepas ucapan pembukaan telah menjalankan aktiviti pertama, iaitu persembahan 3 video terbaik pertandingan Content Creator Video daripada kategori pelajar tahun 3. Seterusnya, menjalankan slot bersama pengerusi program sarjana muda pengurusan pemasaran oleh pensyarah Profesor Maya Dr. Azizul Yatim bin Yaakob. Slide ini adalah gambar-gambar putih pada hari pertama program tersebut. Gambar-gambar berikut adalah talimat tentang kursus MPU 3312 program citra untuk pelajar semester 1 tahun 1 daripada penasihat kelab MARC oleh pensyarah Dr. Nur Amarina binti Muhammad Zaki. Slide ini adalah gambar-gambar putih pada hari kedua program tersebut. Gambar-gambar berikut adalah talimat tentang pindahan kredit dalam kursus sarjana muda pengurusan pemasaran kepada pelajar semester 1 tahun 1 yang ingin memindahkan kredit daripada pengurusi program sarjana muda pengurusan pemasaran oleh Profesor Maya Dato' Azizul
yatim.com. Di samping itu, saya juga akan membentangkan program citra komunikasi yang lain. Nama programnya ialah Pemasaran Diri, Teori dengan Realiti. Program ini telah dianjurkan pada tarikh 22 November pada tahun 2020 dan bermula pada pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. Program ini berlangsung secara online di platform Webpack atau Facebook UMP. Selain itu, daripada program tersebut, terdapat objektif dalam program ini ialah mengaktifkan pelajar untuk melibatkan diri dalam setiap program dan melahirkan pelajar yang berjati diri dengan mempunyai maklumat atau impian sendiri. Di samping itu, hasil pembelajaran yang saya mempelajari daripada program tersebut ialah mengurus masa dengan baik semasa dalam universiti, cara berkomunikasi semasa membuat program dengan kelab lain, dan cara membina jati diri dan kemahiran untuk berdaya saing semasa dalam pekerjaan. Aktiviti yang dijalankan pada program tersebut ialah pelajar graduasi memberi pengalaman semasa dalam universiti tentang kursus pemasaran dan taklimat daripada pensyarah-syarah dan sesi soal jawab kepada semua peserta. Seterusnya, slide ini adalah gambar-gambar bukti dalam program tersebut. Gambar-gambar juga merupakan aktiviti yang dijalankan seperti taklimat daripada Puan Chong Po Yin merupakan pengerusi pada syarikat Asia Pacific Senior Channel dan merupakan alumni pada tahun 2005. Justeru, taklimat daripada Puan Nurul Ain Muhammad Azim merupakan pengerusi Business Planning dan Strategi Development di Peacock Trending Labuan Corp Ltd dan merupakan alumni pada tahun 2005. Pada aktiviti terakhir ialah soal sesi jawab kepada semua pelajar dan semua peserta. Di samping itu, selain daripada elemen citra kerohanian dan komunikasi, saya juga telah menyertai citra terakhir iaitu citra keusahawanan. Nama program yang saya menyertai ialah program Get Rich and Be Happy Money Health. Dalam program tersebut telah dianjurkan pada tarikh 2 November pada tahun 2020 dan bermula pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Program ini diadakan di platform Zoom Meeting dan program anjuran adalah dari Universiti Putra Malaysia UPN. Dalam objektif program tersebut ialah memanfaatkan teknologi pembelajaran dan meraihkan pembelajaran tanpa sepadan dan pembelajaran sepanjang hayat. Melonggarkan jalinan antarabangsa bagi rangkaian baru pendidikan tinggi dan ekosistem pembelajaran holistik mahasiswa dan melonggarkan minta peserta tentang cabaran yang akan dihadapi selepas COVID-19 terutama dalam aspek pengurusan kewangan. Selain itu, hasil pembelajaran yang saya mempelajari daripada program ialah mempunyai hala tuju pada masa hadapan, mempunyai pemikiran yang positif semasa dalam kesusahan dan melahirkan modal insan yang berpengetahuan yang tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan detektif program ini. Sebelum permulaan program tersebut, telah memberikan masa kepada peserta untuk membuat pendaftaran. Permulaan program adalah kata laluan daripada pengarah PKPP. Aktiviti pertama adalah slot daripada International Webinar on Student Development Moderator. Permulaan slot seperti pengenalan penceramah dan pengenalan wakil belajar. Daripada slot tersebut dibagikan kepada 3 sesi, iaitu sesi 1, Get Rich and Be Healthy, sesi 2, Money and Health, dan sesi 3 adalah lumusan dan soal jawab kepada semua peserta. Dalam slide ini adalah gambar-gambar bukti kepada program tersebut. Dalam gambar-gambar program tersebut, seperti permulaan program daripada moderator oleh Associate Profesor Dr. Siti Sujawati Issa tentang pengenalan ceramah dan pengenalan wakil belajar oleh Muhammad Daniel Iskandar dari pelajar UPN. Selain itu, taklimat daripada CEO New Asia International Sendirian Berhad oleh Abang Abu tentang tajuk program tersebut. Akhir sekali, program terakhir yang saya menyertai ialah program Bengkel Master Your ICT dan elemen citra ialah citra keusahawanan. Seterusnya, saya akan membentangkan tarikh, masa, tempat, objektif dan hasil pembelajaran daripada program tersebut. Tarikh program tersebut adalah pada tarikh 20 November pada tahun 2020 dan masa dijalankan adalah pada pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Tempat yang diajukan adalah di platform Zoom Meeting. Selain itu, objektif daripada program tersebut seperti bagaimana memanipulasi
aplikasi dan bagaimana untuk menghubungkan data dalam sesuatu aplikasi kepada aplikasi yang lain. Bagaimana untuk menyimpan setiap fail dengan selamat dengan menggunakan ruang simpanan atas talian. Mahir dalam menggunakan Microsoft dan platform iCloud dengan baik dan membantu pelajar menghasilkan presentation dengan Microsoft yang kredit dan profesional. Hasil pembelajaran daripada program yang saya mempelajari ialah mengetahui kegunaan Microsoft dengan lebih cepat, mempelajari pembuatan video dan memahami kegunaan online cloud. Dalam slide berikut adalah detektif program tersebut. Sebelum permulaan program telah memberikan masa kepada peserta untuk membuat pendaftaran. Aktiviti pertama yang dijalankan dalam program tersebut ialah modul 1 Master in Microsoft Word dan Excel pada pukul 9 pagi. Aktiviti kedua yang dijalankan ialah modul 2 Microsoft PowerPoint pada pukul 11 pagi. Selepas aktiviti modul 2 telah memberikan masa rehat solat Zuhur pada pukul 1 petang. Aktiviti terakhir dalam program tersebut ialah modul 3 Online Cloud Management. Akhir sekali, slide ini merupakan gambar-gambar putih kepada program tersebut. Gambar-gambar berikut seperti memberi tunjuk ajar daripada pensyarah kepada peserta tentang kegunaan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Selain itu, sesi gambar bersama pensyarah dan peserta-peserta.